Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton rakan-rakan Facebook yang sedang menonton rancangan kita pada ketika ini. Seperti biasa anda bersama saya Fatimah Nawawi dalam rancangan Sihatkah Kita. Saya harapkan semua penonton-penonton yang sedang menonton kita pada ketika ini semuanya berada keadaan sihat, berkeadaan ceria selalu insya-Allah hendaknya. Baiklah, sebelum kita go through untuk kita punya perbincangan kita lebih lanjut berkaitan dengan apa pun topik kita, suka untuk saya war-warkan bahawa kita punya rancangan Sihatkah Kita ini merupakan rancangan secara mingguan yang akan diadakan pada setiap minggu jam 8.30 malam pada hari Rabu. Baik, untuk perbincangan kita pada hari ini, Sihatkah kita bawakan satu topik yang sebenarnya sudah pun dibincangkan, ramai orang dah bincangkan, tapi sejauh mana kesedaran dalam kalangan masyarakat kita. Jadi topik kita pada hari ini adalah autism, bolehkah anak saya normal? Jadi kita punya panel kita pada hari ini merupakan seorang ibu kepada anak autism, iaitu Puan Naziah Syakirah Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat Sihat. Alhamdulillah. Cik Fatimah sihat Alhamdulillah, sihat Puan. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Puan Syakirah sekarang dia menetap di Perak ya. So sekarang ni dia live daripada Perak, insyaAllah. Okey, sebelum kita untuk pergi lebih jauh lagi, kita nak kenal lah dulu dengan Puan Syakirah dengan lebih lanjut lagi. Jadi saya nak beri ruang kepada Puan Syakirah untuk perkenalkan diri lebih lagi. Silakan Puan Syakirah. Okay, hai, Assalamualaikum untuk semua penonton Facebook Live Sihatkah Kita TV. Okay, nama saya Naziah Syakirah Ahmad Fauzi. Saya ni suri rumah, mempunyai 3 orang anak dan anak sulung saya Noor Hafiz, autistik, dan anak yang kedua dan ketiga anak perempuan berumur 4 tahun dan 3 tahun. Dan saya mempunyai dalam masa waktu yang lapang, saya buat video perkongsian di YouTube, dan saya punya YouTube tajuk dia, nama channel saya ialah Syakirah and the Kids. Jadi dalam channel tu saya buat perkongsian tentang pengalaman saya, dan jenis saya dan anak saya dalam membantu anak saya autism. Daripada kami dapat tahu dia ada autism sampailah terapi dan sekarang banyak sangat improvement. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak teruskan pada perbincangan kita ataupun perkongsian kita dan juga pengalaman daripada seorang ibu yang punya anak istimewa autism, jadi saya nak mengajak kepada penonton-penonton Sihatkah Kita TV yang sedang menonton siaran kita pada ketika ini untuk tinggalkanlah komen yang yang positif kepada Puan Syakirah kita, dan juga boleh like, berikan love kepada Puan Syakirah dan juga kongsikan, share, tekan butang kongsi, share kepada rakan-rakan anda, share kepada sahabat-sahabat Facebook, ahli keluarga yang lain juga. Semoga ada manfaat kepada orang ramai insya-Allah. Baiklah, bila kita bercerita berkaitan dengan anak autism ni, sebenarnya masih lagi ramai yang belum orang kata faham sepenuhnya apa itu autism sebenarnya. Jadi sebenarnya autism ni bukanlah satu penyakit, tapi dia adalah satu kecelaruan neurologi, iaitu dia akan mengganggu perkembangan otak secara kekal. Betul ya Puan Syakirah? Ya, betul. Okey, jadi untuk kita punya perbincangan kita pada hari ini, mungkinlah orang tahu apa ni, dia mungkin menghadapi masalah orang kata perkembangan pada otak, tapi setengah orang dia tak tahu macam mana kita nak detect, macam mana kita nak kenal pasti anak-anak yang mempunyai masalah autism. Jadi mungkin Puan Syakirah boleh kongsikan, sebab kalau saya lihat anak-anak autism ni kebiasaannya mereka ni kalau kita tengok fizikalnya sama macam orang biasa, orang normal. Jadi mungkin Puan Syakirah pada awal permulaannya, macam mana Puan Syakirah detect yang anak perempuan Noor Hafiz menghadapi masalah autism? Silakan Puan. Okey, Noor Hafiz, okeylah. Saya nak cerita ni melalui pengalaman saya, dan saya bukanlah orang yang pakar arif tentang autism. Jadi apa yang saya share ni betul-betul melalui pengalaman saya. Jadi masa Noor membesar, daripada dia lahir sampai dia setahun macam tu, kita memang nampak perkembangan dia tak ada masalah. Tapi bila rupanya dia dah ada refleks yang kita tak perasan, yang kita tak tahu, yang kita tak perasan,
bila dia masuk 2 tahun, kita nampak first yang buat kami concern waktu tu, dia ada speech delay. Tapi kita kena untuk kita tengok ciri-ciri autism ni, kebanyakan kanak-kanak autistik ni mereka ada speech delay, tetapi bukanlah bila ada speech delay tu bermaksud anak kita tu mempunyai masalah autism. Tidak. Dia ada banyak faktor lain, simptom lain yang akan membawa kepada itulah autism tu. Jadi macam Noah sendiri, kami mula dapat detect, kami yang kami buat concernnya, dia ada masalah speech delay. Jadi waktu tu saya pun mulalah buat research pasal autism, pasal speech delay. Jadi bila tengok ciri-ciri autism tu, banyak pula refleks Noah ni. Jadi yang pertama sekali speech delay lah. Kemudian yang kedua, kami perasan dia ada echolalia. Echolalia ni dia akan ulang balik apa yang kita tanya dia, dan juga apa yang dia dialog kartun yang dia tengok, lagu-lagu yang dia dengar, dia boleh repeat balik. Sebiji-sebiji dia repeat. Contohnya macam echolalia yang saya cakap, saya tanya dia tu, dia akan jawab balik macam saya tanya Noah nak makan apa? Dia akan jawab balik, makan apa? Macam tu. Dia tak menjawab Noah nak makan apa? Kalau nak makan roti ke, ada setengah budak boleh jawab kan dia nak makan apa. Jadi kat situ mula-mula memang tak perasan lah, bila dah baca ciri-ciri simptom autism tu barulah kami perasan. Kemudian yang memang paling obvious sekali, bila kita panggil dia tak respon. Panggil dia tak dengar, dia tak toleh kat kita. Kemudian yang seterusnya, bila kita bercakap dengan dia, cuba bercakap dengan dia tidak ada komunikasi dua hala. Maksudnya macam saya cakap tadi, dia boleh menghafal, dia boleh sebut nak nombor-nombor, dia boleh nyanyi lagu ABC, tapi dia tak ada komunikasi dua hala. Bila kita bercakap dengan dia tak boleh nak reply, tak boleh nak balas balik apa kita tanya. Maksudnya apa yang dia menghafal tu bukanlah satu cara dia berkomunikasi, tapi dia menghafal je. Dia cuma satu hala. Kemudian yang paling merisaukan, dia punya steaming waktu tu memang pelik juga waktu tu. Dia suka berpusing dalam bulatan. Kalau kita tengah duduk dekat ruang tamu tu, kita tonton TV ke rehat sama-sama, dia berpusing keliling kami. Masa tu macam tak reti penat, berpusing non-stop. Mula memang ingatkan macam normal kot budak-budak kan berlari sana sini, tapi tak, dia memang berpusing non-stop berjam-jam. Kemudian seterusnya tak ada eye contact. Bila itu memang bila kita bercakap dengan dia, dia tak akan pandang muka kita. Dia seboleh-bolehnya dia akan mengelak daripada pandangan muka, pandangan mata. Itu yang memang bila saya bawa tanya terapis pun, memang terapi cara kerja pun bagi tahu saya kalau masalah dia tak boleh nak fokus tengok kita punya mata, kita punya muka, memang dia akan susah untuk belajar komunikasi. Kemudian seterusnya dia macam Noah, dia ada setengah kanak-kanak autistik, mereka susah nak berkawan, mereka nak menyendiri. Tapi macam Noah, dia suka berkawan, dia suka approach orang, suka nak pergi berkawan, tetapi cara dia nak pergi kat orang tu, nak approach tu, dia janggal, nampak pelik. Dan selalunya memang common lah kalau bila anak saya pergi dekat anak orang lain nak main, budak tu atau parents dia akan tengok saya macam tu. Tengok Noah dan saya macam pelik, macam tu lah. Dan masa saya bawa Noah pergi jumpa dengan pakar kanak-kanak di hospital, kebetulan dia masa tu memang kami masuk lift sekali, tapi saya tak tahu yang dia tu sebenarnya doktor pakar kanak-kanak tu. Saya dekat depan dengan Noah, dia dekat belakang. Jadi dia observe je cara Noah menegur staff-staff hospital waktu tu. Jadi memang dia nampak lah cara Noah menegur orang, cara Noah berkelakuan. Dia kata memang nampak janggal lah. Nampak janggal kat situ dia nak bergaul. Jadi memang doktor pakar tu sendiri cakap dengan saya, memang itu memang salah satu masalah ciri autism lah. Dia susah nak bersosial kan. Okay, kemudian
macam ada setengah kanak-kanak autistik lain, mereka mungkin bangun tengah malam, macam dia ada, macam saya nak cakap, dia bangun tengah-tengah malam, mungkin ada setengah budak melompat atas katil, main. Macam anak saya dia tak macam tu, tapi dia memang ada satu timing yang waktu tengah malam, dia akan bangun tengah malam, dia akan menjerit. Dia nak kata mengamuk ke mengigau, tak juga. Sebab dia macam sedar. Tapi dia tutup mata. Tapi dia memang mengamuk waktu tengah malam tu. Dan memang sangat kuat lah. Dan setiap malam macam tu, daripada umur dia 1 tahun sampailah dia terapi. Bila dah ongoing terapi, baru lama-lama slowly benda tu stop. Okay, kemudian yang paling obvious sekali ialah masalah sensori dia. Masalah sensori, dia ada masalah sensori dari segi isu taktil, sentuhan, ada setengah fabric dia tak nak pakai, dan ada isu balancing. Kalau dia naik tangga, dia akan merangkak, turun pun merangkak. Picky eater, dia tak nak, dia cuma nak makan benda-benda yang garing, crunchy. Kalau benda berkuah, nasi tu kalau dah ada warna sikit ke sup sikit, memang dia tak akan makan langsung. Macam tu. memang sangat memilih. Kemudian dia ada isu proprioceptive. Isu proprioceptive ni isu masalah sensori dari segi barrier otot dan sendi. Maksudnya terapis anak saya bagi tahu saya, bila anak-anak ni ada isu proprioceptive ni, sebab tu mereka ni susah nak duduk diam. Asyik nak bergerak aja, terlalu aktif, terlalu lasak. Macam tu. Jadi itu je lah secara overall yang saya boleh cerita. Tapi yang bab yang memang paling saya down, paling saya stress ialah bila dia meltdown, bila dia mengamuk. Itu yang memang waktu tu memang tak tahu macam mana nak handle. Tapi saya slowly learning macam mana nak handle meltdown dia. And Alhamdulillah lah dah berkurangan. Alhamdulillah. Baik, Puan Syakira, bila Puan Syakira sebutkan berkaitan dengan simptom-simptom ciri-ciri yang ada pada Noah Hafiz, tapi sebenarnya untuk ciri-ciri ataupun simptom-simptom yang ada pada mungkin pada kanak-kanak autism yang lain, saya kira mereka akan berbeza, tidak akan semua anak sama seperti yang anak Puan Syakira juga. Betul kan Puan Syakira? Betul, setiap anak autistik tu mereka berbeza. Yes. Okay, bagaimana bila Puan lihat pada permulaannya Noah, Puan detect dia sedikit lain. Apa yang Puan buat pada awalnya? Mungkin Puan boleh kongsikan. Adakah Puan terus orang kata terus bawa jumpa dengan pakar perubatan, ataupun mungkin pada awalnya Puan merasakan bahawa ini mungkin ada orang kata kena sampungan jin ke, wallahu alam, kita tak tahu kan pada awal permulaan dia tu. Mungkin Puan ada jumpa juga dengan doktor ataupun buat pakar, jumpa juga dengan rawatan tradisional, ataupun bagaimana Puan? Mungkin boleh kongsikan sikit. Betul. Kita biasalah orang Melayu, kita ni bila ada benda-benda nampak macam anak lain sikit, kita dah mula fikir kan. Memang betul, saya pun memang ada bawa Noah pergi jumpa ustaz. Sebab isu ni lah, isu dia menangis tengah malam, kita takut dia ada gangguan. Dan dari segi equililia tu, dia bercakap seorang-seorang, dia tiba-tiba je bercakap, tapi bila kita tanya dia tak jawab balik macam tu. Jadi ingatkan dia bercakap dengan siapa kan, cakap seorang-seorang. Jadi bawa pergi jumpa ustaz, tapi bila ustaz tengok, dan ustaz ni memang kami kenal lah, ustaz yang dikenali oleh family kan. Jadi ustaz cakap alhamdulillah tak ada apa-apa, dan itu memang masalah autism Noah lah. Jadi, kemudian kami pun bila dah macam tu, macam saya cakap tadi, dah selepas buat pembacaan pasal autism, dah saya banyak buat research kat mana saya nak pergi, apa saya perlu buat. Jadi first step yang saya pergi klinik kerajaan lah. Sebab klinik kerajaan ni setiap anak bila mereka cecah 2 tahun, memang klinik KKIA akan buat saringan autism. Jadi waktu tu sebenarnya dah 2 tahun setengah dah Noah. Masa dia 2 tahun tu kami tak perasan lagi sebenarnya, tak confirm lagi. Jadi dah masuk 2 tahun setengah tu memang lagi obvious dia punya ciri-ciri autism tu. Jadi 2 tahun setengah tu kami bawa balik pergi KKIA.
inform dengan nurse. Saya cakap dengan nurse, saya rasa anak saya ni macam ada ciri-ciri autism. Jadi nurse tu bawa keluar balik dia punya form, dia punya borang saringan tu, dan dia tick lah, dia tanya saya apa tanda-tanda, dan kebanyakannya memang Noah adalah ciri-ciri tu. Jadi terus refer ke doktor. Kemudian doktor pun bagilah saya referral letter untuk rujuk ke Hospital Besar Pulau Pinang. Waktu tu saya duduk di Pening. Kemudian jumpa dengan pakar kanak-kanak. Jadi banyak ujian yang dilakukan untuk mendapatkan confirmation yang anak kita ni betul-betul autistik. Bukannya macam sekadar jumpa sekali dua dah autistik. Tak, dia banyak ujian sebenarnya. Baik, faham. Baik Puan. Bila tadi Puan masa Puan ada sebut berkaitan dengan anak Puan pernah orang kata mengamuk datang ke autism, tantrum atau mengamuk secara tiba-tiba kan. Saya pasti sebenarnya tidak semua anak autism ataupun tidak semua anak-anak yang mengamuk ataupun datang tantrum secara tiba-tiba tu adalah anak autism. Tapi ada sebahagian anak autism juga menghadapi orang kata mengamuk secara tiba-tiba. Ada tak Noah sehingga sampai tahap dia mencederakan diri ataupun dia mencederakan orang lain, mungkin Puan ataupun bagaimana Puan kendalikan keadaan Noah pada ketika itu? Okay, isu meltdown ni macam Noah, dia meltdown dia tu develop lah sikit demi sikit. Dari masa dia setahun lebih kita dah nampak dah bila dia mengamuk, bila dia marah-marah menangis, dia hentakkan kepala dia dekat dinding ataupun lantai. Tapi dia pandai pula bila dia dah rasa sakit tu dia pandai dia stop. Macam ada setengah budak autistik mereka keep head banging macam tu. Tapi Noah ada juga memukul diri sendiri bila dia frust, bila dia anxious, bila dia tak boleh nak kontrol emosi dia akan pukul diri dia sendiri, dia akan menangis. Tapi dia punya memukul tu tidaklah sampai dia berdarah-darah, sampai dia tercedera, tidak, dia akan pukul diri dia. Kemudian kalau dari segi mencederakan orang lain tu, yang selalu jadi mangsa saya lah. Jadi mangsa. Kalau dulu memang hari-hari mengamuk, hari-hari meltdown. Dalam sehari tu 2-3 kali. Dan kalau tak adalah 2-3 kali, tapi setiap hari tu ada. Dan setiap kali nak memujuk tu memang lama nak memujuk dia. Agak sukar nak pujuk. Dan Noah memang kalau dia mengamuk dan dia meltdown, dia akan cakar saya, dia akan gigit. Dia akan baling barang, hempas barang, dia akan menjerit. Sama juga situasi kami pernah hantar dia ke Taska untuk masuk Tadika. Sampai cikgu Tadika pun kena gigit, cikgu Tadika kena tendang. Jadi last cikgu tu kata tak boleh lah Puan, kita tak boleh terima anak Puan. Jadi saya dah pernah lah merasai kekecewaan tu, anak tak dapat masuk Tadika yang kita nak, macam tu lah. Tapi overall Noah semakin dia membesar ni, meltdown dia semakin okey. Dan cara saya handle meltdown dia ialah awal-awal tu memang saya pun tak boleh handle. Memang saya bagi dia cool down sendiri. Tapi bila lama-lama saya sendiri dah belajar ilmu parenting apa semua. Jadi bila dia mengamuk, saya akan pergi peluk dia, cakap dengan dia, jangan buat macam tu, sakit. Jangan ketuk kepala, sakit. Kemudian kita apa lagi kemudian yelah macam saya peluk dia, saya suruh dia buat teknik pernafasan, breathing. Teknik tu juga terapis anak saya ajar. Setiap kali dia mengamuk ke, dia anxious ke, dia nak meltdown, kita suruh dia, sebelum dia nak jadi lagi teruk tu, kita minta dia tarik nafas dalam-dalam, suruh dia breathe in, breathe out. Memang sangat membantu. Okay, baik tadi Puan dah kongsikan bagaimana keadaan Noah. Orang kata menghadapi Noah yang keadaan ketika dia mengamuk ataupun
tantrum. Jadi saya rasa itu satu pengorbanan yang sangat diperlukan oleh ibu bapa untuk kawal, untuk menenangkan anak-anak seperti Noah. Baik, sebelum kita teruskan kita punya perbincangan kita pada hari ini, saya nak alur-alurkan kepada siapa-siapa untuk rakan-rakan di Facebook yang mungkin baru menonton kita punya rancangan kita pada ketika ini. Anda sedang menonton topik kita pada hari ini adalah autism. Boleh ke anak saya normal? Jadi saya maklum-maklumkan untuk yang siapa yang baru join tu untuk tekan like, berikan komen yang manfaat dan juga boleh kongsikan kepada rakan-rakan di Facebook dan juga tag juga di keluarga. Mungkin ada dalam kalangan kita yang merupakan autism, yang mungkin menghadapi autism ataupun ahli keluarga mereka ada yang juga autism. Baik, kita teruskan kepada kita punya perkongsian bersama Puan Naziah Syakira Ahmad Fauzi kita. Okey, tadi Puan ada kongsikan berkaitan dengan orang kata ada yang setengah masyarakat yang kurang, orang kata kurang memahami. Yang macam tadi pun ada yang orang kata tengok anak push anak puan try untuk orang kata bersosial dengan anak orang lain pun orang nampak macam pelik kan. Orang kata macam puan mention juga tadi macam pelik lah kenapa anak puan orang kata approach anak orang lain dengan begitu cara. Jadi saya fikir mungkin akan ada stigma dalam masyarakat kita yang masih ada lagi sebenarnya, yang orang kata bila anak yang suka dikawal ataupun mengamuk tak tentu pasal, orang gelar sebagai anak yang nakal, ibu bapa tak asuh dengan baik. Saya fikir ada tak Puan Syakira pernah tak menghadapi atau situasi sebegini? Okay, saya secara jujurnya saya tak ada lagi situasi yang bila saya bawa anak saya berjalan ataupun pergi mana-mana, bila anak saya tu buat perangai, tak ada lagi yang datang dekat kita marah-marah ataupun bercakap sesuatu yang buat kita kecil hati lah. Kebanyakannya akan saya rasa masyarakat sekarang dah ada yang semakin memahami. Bila saya cakap anak saya ada masalah autism, kebanyakannya macam akan memahamilah, akan oh tak apa, biasalah budak macam tu. Tetapi ada juga situasi yang bila kita dapat pandangan yang macam tu, kami cepat-cepatlah beredar daripada situ. Tak perlu nak stay, nak kena menghadapi perkara-perkara macam tu. Sebab memang ada setengah orang memang tak akan faham kita punya situasi kecuali orang yang sekasut dengan kita. Macam tu. Dan saya sendiri pun memang dalam proses nak membesarkan Noah dan anak-anak saya ni, memang kami kurangkan berjumpa, pergi ke public places untuk kurangkan risiko stigma masyarakat ni. Memang kami sangat memilih mana kami nak pergi. Kalau nak kata dalam 1 tahun tu, boleh kira berapa kali lah saya bawa anak saya pergi jalan kat mall yang kawasan ramai orang. Kalau pergi kenduri kahwin pun, saya tunggu orang dah reda sikit. Sebab saya tahu anak saya memang sangat aktif dan suka dikawal. Kita tak naklah dia pergi panjat meja ambil air orang, tak nak kacau orang. Dan pernah jugalah dia kacau orang, ambil air orang, tengok orang punya phone. Tapi setakat jeling-jeling tu adalah tak ada lagi yang macam sampai datang kat saya, tak pandai jaga anak ke, tak ada lagi yang macam tu. Alhamdulillah lah setakat. Alhamdulillah. Saya harapkan semoga orang kata masyarakat kita semakin orang kata tinggi kesedaran berkaitan dengan anak-anak autism ataupun anak-anak OKU. Baik, saya pasti bila pun bercerita tadi Noah orang kata mungkin dia ada sedikit cara pembelajaran yang sedikit berlainan dengan adik-adiknya yang lain. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan cara pembelajaran Noah ni, sebab Noah sekarang dah 6 tahun kan. Puan sudah pun masuk ke tadika, mungkin cara pembelajaran Noah dengan adik-adiknya yang lain ataupun dengan rakan-rakan yang seumur dengannya bagaimana Puan? Okay, berkaitan kalau belajar di play school, di sekolah tu saya tak tahulah sebab cikgu tak ada pula cerita dengan saya detail macam mana pembelajaran mereka. Tapi kalau macam saya dulu, sebenarnya saya dia memang daripada Noah usia 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun,
walaupun anak saya pergi play school umur 4 tahun, saya sendiri yang akan buat latihan terapi, latihan aktiviti dengan dia dekat rumah. Maksudnya macam saya kena buat one to one session dengan dia. Dia tak boleh macam sekali buat tu sekali ramai-ramai. Tak boleh. Dia takkan dapat tangkap benda tu. Dia kena one to one session. Contoh macam saya bagi satu situasi, saya beli gunting untuk anak-anak, saya nak bagi anak-anak belajar menggunting. Kalau adik dia Amna, adik dia masa tu umur 2 tahun lebih, dia 4 tahun macam tu. Adik dia sekejap je dapat guna gunting tu, tapi dia tak boleh lagi. Dan saya kena latih dia lebih masa dan memang kena fokus dekat dia, cara dia menggunakan gunting dengan lebih teliti. Itu salah satu inilah dari segi penggunaan pensel. Noah sampai dia umur 4 tahun, 5 tahun dia tak pandai lagi pegang pensel macam yang sepatutnya. Cara dia grip pensel, cara dia pegang pensel sama macam kanak-kanak yang umur setahun lebih, 2 tahun. Maksud, sebab dia tak pandai nak pegang pensel dengan cara yang betul. Dari segi pembelajaran akademik pula, saya lebihkan Noah ni belajar sambil bermain. Maksudnya kita bagi proses pembelajaran tu menyeronokkan. Maksudnya tak adalah kena baca buku, kena mengira betul-betul. Cara saya mengajar dia lebih kepada bermain. Maksudnya kalau kita tengok kalau kita tengok pokok dekat luar, ada berapa banyak pokok kat padang, suruh dikira macam tu. Kita bermain sambil belajar lah, tak adalah macam straight kena belajar, kena duduk, tak ada macam tu. Adik-adik dia boleh, dia kurang sikit fokus dia. Dia duduk sekejap kat meja, lepas tu dia tak nak, dia akan lari. Kalau suruh buat aktiviti-aktiviti mewarna, melukis, memang dia tak minat, dia akan tinggalkan dulu. Tapi sekarang dah umur 6 tahun, selepas terapi, dia banyak improvement lah. Dia dah menunjukkan minat dan disebabkan dia dah semakin fokus, kami dah boleh ajar dia lah membaca apa semua. Dan sekarang ni saya rasa dari segi akademik dia dah boleh duduk sekali dengan kawan-kawan lain belajar. Cuma cikgu cakap masih kurang fokus lah berbanding anak-anak yang lain. Ada tak Noah kan, dia sekarang belajar di tadika biasa ataupun ada tadika khas? Di tadika biasa. Sebab saya daripada umur dia 2 tahun, 3 tahun, saya pernah tanya dengan satu badan NGO ni, BOL di Penang. Mereka bagi pendapat lah yang kalau boleh Noah ni jangan hantar tadika biasa, jangan hantar tadika khas yang banyak special needs sikit ni. Hantar sekolah tadika biasa, bagi dia bergaul dengan kanak-kanak biasa, bagi dia kejar perkembangan tu. Memang secara jujurnya memang banyaklah masalah dekat tadika biasa tu. Dia buat kawan lah apa semua, tapi kita go through je. InsyaAllah. Baik, Puan Syakira, mungkin Puan Syakira boleh kongsikan juga orang kata apa cabaran membesarkan anak autism. Saya pasti sangat banyak cabaran yang Puan Syakira nak membesarkan seorang anak autism. Mungkin Puan Syakira juga boleh kongsikan bagaimana keadaan Puan Syakira sebelum PKP dan juga keadaan sekarang. Kita masih lagi dalam orang kata pandemik. Mungkin Puan boleh kongsikan cabaran. Cabaran membesarkan anak autism. Secara jujurnya, saya punya pendirian saya lah, pemikiran saya. Cabaran yang paling besar sekali untuk saya nak membesarkan Noah ni adalah macam mana saya nak create safe environment untuk dia. Sebab dia nak membesar, sebab dia bukan macam kanak-kanak lain yang macam boleh main sama-sama, boleh ni, sebab dia sikit-sikit je boleh mengamuk, jadi kita tak nak dia dibuli, kita tak nak dia diambil kesempatan. Itu cabaran saya. Dan kalau dari segi cabaran sebelum PKP dengan sekarang, kalau sebelum PKP kita ada terapi, dia ada rutin pergi terapi, semua pergi sekolah. Jadi bila PKP, awal-awal PKP agak sukar tau sebenarnya untuk saya kawal kontrol, sebab
tiba-tiba je dah tak boleh pergi sekolah. Tiba-tiba je terapi pun tutup, pusat terapi tutup, tak boleh pergi. Jadi betul-betul kita kena buat ni lah, online classes pun berapa lama je kan. Jadi nak kena susun aktiviti mereka, nak kena entertain, nak kena layan, itulah cabaran yang ni lah, nak kena handle mengamuk. Dan bila terapi, dah lama tak pergi terapi, ada beberapa macam isu yang kami fikir, kalau pergi terapi ni mesti dah improve. Tapi sebab dah lama tak pergi terapi, ada beberapa macam isu steaming, macam hari tu dah tak ada, tiba-tiba ada balik, macam tu. Itulah cabaran dia. Tapi dari segi pengurusan anak autisme saya ni, saya rasa tak ada masalah sangat, sebab apa yang sebelum dengan selepas tu, macam saya sentiasa ada kat rumah kan dengan dia. Jadi benda-benda tu dah biasa kita buat rutin tu. Jadi tak ada yang berubah sangatlah sebelum dan selepas PKP tu dan sekarang. Baik Puan, untuk seterusnya saya nak tanya soalan berkaitan dengan Noah yang tadi Puan ada kongsikan juga Noah daripada segi pembelajaran Noah bagaimana. Jadi bagaimana cara penjagaan diri Noah? Adakah Noah boleh orang kata menguruskan diri dengan baik? Okey, baik. Dari segi penjagaan diri, saya memang, benda ni ialah long process lah, proses yang panjang. Kita tak macam marah-marah dia ke apa, memang sikit-sikit lah saya latih dia. Maksudnya daripada awal, mungkin daripada segi potty training, menggunakan tandas, dari segi memakai baju, mencuci sendiri, menggosok gigi, semua tu saya bagi dia peluang untuk buat sendiri dahulu, perlahan-lahan. Kemudian lepas tu kalau benda tu tak bersih, saya akan basuh lagi sekali, saya akan buatkan untuk dia. Tapi dari segi macam pemakaian baju, kalau dia tak boleh buka baju, selalunya dia akan mengamuk lah, selalunya dia akan meltdown sikit. Jadi saya suruh dia bertenang, suruh dia tarik nafas, relax, buka baju perlahan-lahan, dan dia akan dapat buat lah selalunya. Kalau dia mengamuk-ngamuk, dia struggle tu, memang dia akan susah sikit. Kemudian dari segi penggunaan toilet, penggunaan free diaper, pemakaian baju, semua memang long process lah, belajar sikit-sikit perlahan-lahan. Kita latih dia, bagi dia kebebasan dulu, cuba. Kalau dia tak boleh, kita tolong, macam tu. Tapi kita tak akan marah-marah lah, just relax je proses tu. Dan Alhamdulillah sekarang 6 tahun, boleh saya katakan dia dah pandai pakai baju sendiri, dah boleh gosok gigi sendiri, mandi sendiri, gunakan toilet sendiri, dah tak perlu saya bantu. Puan Syakira, bagaimana kalau orang kata Noah ketika berada di rumah? Sekarang ni kita secara pembelajaran di rumah kan, bagaimana cara Noah dan juga adik-adiknya yang lain? Adakah sama cara pembelajaran ataupun penjagaan diri Noah tu dengan adik-adiknya sama ataupun bagaimana Puan? Cara pembelajaran di rumah maksudnya waktu online kelas ke? Waktu kelas atas talian. Saya rasa sama saja, okey saja dia. Dia sekarang berminat nak join kelas, dia dah nampak menunjukkan minat untuk belajar, dan dia sangat suka pergi sekolah. Dan saya rasa kita pentinglah untuk kita pilih sekolah yang sesuai untuk anak kita tu. Kalau dia nampak tak happy masuk taska ataupun tadika tu, kita pindah tadika lain. Sebab saya rasa kalau anak tu tak happy, anak tu stres, dia susahlah dia nak grow, susahlah dia nak improve. Saya rasa sangat penting. Tapi dari segi pembelajaran atas talian tadi, misalnya Cik Fatimah tanya, okey saja. Dia memang berminat. Dia memang cara pembelajaran tu sama je. Puan Syakira, saya nak tanya masa ketika di awal orang kata Puan detect yang Noah ni ada masalah autism, adakah Puan juga buat orang kata test IQ kepada Noah ni? Hospital ada buat, tak salah saya. Hospital ada buat, tapi saya tak ingat sebenarnya. Suami saya yang handle untuk rawatan tu. Yang itu saya tak ingat lah, saya tak tahu. Tapi kalau berkaitan dengan Noah punya orang kata kan autism adalah gangguan orang kata spectrum disorder, gangguan orang kata autism lah kepada
perkembangan otak anak autism. Jadi Puan Syakira ada ni Noah ni di dalam peringkat yang mana? Maksudnya level autism dia ke? Yes. Okay. Masa awal-awal kami bawa dia jumpa dengan pakar. Dia punya level autism tu macam moderate. Kita bawa dia, dia memang tak ada nak communicate dengan kita, dia tak ada eye contact, dia tak boleh duduk diam semua. Kemudian selepas rawatan terapi tu memang kita tak duduk diam lah, kita terus rawatan tu memang kami hantar banyak tempat, bukan satu tempat je. Kita buat macam-macam cara. Alhamdulillah memang dia punya recovery lah, macam simptom-simptom tu memang berkurangan dengan agak cepat. Dan kemudian macam mana saya nak cakap macam mana saya nak cakap tadi macam mana soalan saya dah lupa. Dia punya level dia. Okay, dia punya level tu sekarang ni dia dah semakin okay. Jadi saya rasa dia sekarang dah malah dah banyak sangat ada improvement dia. Alhamdulillah. Sebab saya Puan Syakira banyak menceritakan bahawa Noah ni seorang anak yang suka belajar. Suka pergi sekolah. So dia ada potensi ke arah orang kata pembelajaran tu lebih baik lah saya kira. Baik Puan, kita sudah pun orang kata berada di orang kata hujung dah kita punya slide kita. Jadi kita kata saya nak tanya dah sikit kepada Puan, jikalah sekiranya lah kalau ditakdirkan adanya orang kata penonton, mungkin di kalangan penonton kita tak tahu dia anugerahkan orang kata anak autism atau anak istimewa. Apa perkara pertama pandangan ataupun nasihat daripada Puan yang perlu untuk ibu bapa tu lakukan? Adakah perlu terus rujuk pada ustaz perubatan ke, ataupun perlu juga kita jumpa juga ustaz ke buat rawatan tradisional ke, ataupun kita layan saja anak tu seperti biasa, ataupun bagaimana Puan? Pandangan daripada Puan Syakira sebagai seorang ibu autism. Okay, pandangan saya mengenai kalau kita dapat detect anak kita ada masalah autism, kita jangan biarkan anak tu macam tu. Kita kena buat sesuatu sebab itu adalah anak kita punya tanggungjawab. Jadi dari segi rawatan apa yang kita boleh buat tu saya rasa terpulang pada masing-masing lah. Kalau nak cuba semua buat je. Tak ada masalah. Nak jumpa ustaz. Nak buat rawatan tradisional buat. Nak jumpa pakar terapi pergi. Selagi boleh buat semua option. Jangan give up. Dan pada saya bila kita dah ada anak autisme, jangan kita sibuk nak cari punca. Sebab bila kita nak mencari punca, kita akan menyalahkan orang ni, kita akan menyalahkan yang ini, macam tu. Sebab banyak juga yang komen-komen dekat YouTube saya cakap, adakah sebab vaksin? Adakah sebab anak saya tengok TV? Adakah sebab masa dia kecil dia jatuh? Jadi tak perlu cari punca. Fokus kepada rawatan terapi dia. Sebab yang dah lepas tu lepas. Tak perlu nak menyalahkan orang lain. Tetapi satu saya nak remind, vaksin bukanlah penyebab autism. Vaksin sangat penting untuk kesihatan anak-anak, kan, untuk antibody mereka. Itu yang memang selalu komen dekat YouTube saya. Orang tanyalah adakah sebab vaksin? Tidak, bukan, tak ada kena-mengena dengan vaksin. Jadi yang seterusnya saya rasa kita sebagai ibu bapa kena cari sebanyak mana ilmu mengenai autism, mengenai ilmu parenting untuk kita bantu anak kita. Sebab saya sendiri pun banyak kekurangan, tapi setiap hari saya takkan lupalah untuk sentiasa belajar benda baru, sentiasa belajar ilmu parenting yang baru untuk saya handle anak saya. Sebab ilmu parenting, ilmu autism ni sangat banyak. Jadi kita takkan stop learning. Kita kena sentiasa belajar. Sebab anak ni dia macam Noah, dia daripada dia tadika, lepas tu kita nak kena fikir nanti masuk sekolah pula macam mana, environment sekolah macam tu, nanti nak masuk dah besar universiti macam mana pula, alam pekerjaan lagi. So sentiasa belajar ibu bapa. Itulah yang saya punya pandangan. Betul. Macam saya sendiri, saya terinspirasi daripada satu kisah daripada YouTube. Kalau kita tengok
apa, ada satu kanak-kanak, ada satu ada autistik ni bernama Chris Varner. Saya tengok TED Talk beliau, dia ada menceritakan tentang macam mana ibunya yang push dia daripada dia selalu cakap dia tak boleh, dia ada anxiety, tapi disebabkan ibu dia sentiasa mendorong dia, sentiasa kata kat dia yang awak, you can do it, awak boleh. Sentiasa cakap kat dia jangan give up, sentiasa mencuba. Dan saya sangat terinspirasi dengan kisah tu. Dan Chris Varner tu sekarang pun dah besar, dah boleh survive, dah boleh berdikari, dah buat network sendiri dah untuk anak-anak autistik lain, dan dia hire lagi anak-anak autistik untuk membantu mereka. Jadi saya rasa kisah tu sangat memberi inspirasi untuk saya untuk jadi better mom lah, ibu yang lebih baik hari-hari untuk anak saya. Puan, tadi pun ada sebutkan berkaitan dengan orang kata bagi nasihat. Bagaimana Noah ketika menerima nasihat pada Puan? Adakah dia boleh dengar tak Puan? Macam mana tu? Macam mana? Maksudnya bila Puan ada sebut tadi berkaitan dengan nasihat kan. Ada Noah ni dia ada tak menghadapi masalah bila menerima arahan ataupun nasihat daripada Puan? Oh okay. Dulu masa dia ada masalah isu fokus dan tak nak tengok muka saya, memang dia sangat susah. Sangat-sangat susah nak bagi dia arahan, nak bagi dia nasihat. Tapi sekarang ni kita memang kena cakap dengan dia, kena cakap elok-elok, dan gunakan ayat yang mudah lah. Tak perlu membebel-bebel, cakap je, okay, you cannot do it, you cannot do this, awak tak boleh buat macam ni, benda ni salah, this is not good, this is not nice. Macam tu je. Dan dia akan faham. Tak perlu marah-marah, just bertenang je. Sebab kita ni bila nak handle anak yang mengamuk, kita sendiri kena bertenang dulu. Kalau kita pun naik sama, benda tu akan jadi lebih buruk lah. Takkan mendatangkan kebaikan. InsyaAllah saya rasa perkongsian yang sangat baik daripada Puan Syakira. Saya rasa input yang diberikan, walaupun Puan Syakira bukannya pakar, bukannya doktor, tapi sebenarnya banyak orang kata perkongsian yang menarik yang boleh kita ambil dan beri kesedaran kepada masyarakat kita di luar sana. Dan Puan Syakira, sebelum kita nak di hujung, nak menutup rancangan kita pada hari ini, kata-kata mungkin orang kata penasihat Puan Syakira, kata-kata yang terakhir. Kepada siapa tu? Kepada ibu bapa? Pada ibu bapa. Okay. Kepada ibu bapa, saya nasihatkan kita cuba sehabis bila kita dapat detail anak kita autism, kita carilah sebanyak mungkin ilmu mengenai autism. Jangan nak mencari punca, sebab yang dah lepas tu dah lepas. Kita move forward. Yang penting kita fokuskan perawatan terapi untuk anak kita untuk semakin better day by day. Kemudian saya rasa kita sendiri as a parents kena make sure kita ni bertenang, kita ni happy, sebab untuk kita dapatkan anak yang happy, kita sendiri kena jadi parents yang happy. Baik, terima kasih Puan Syakira. Saya fikir bahawa perkongsian Puan Syakira ni lebih kepada ibu bapa perlu orang kata tambah ilmu pengetahuan lebih lagi, belajar daripada anak kita sendiri, dan orang kata banyakkan bertenang, belajar daripada anak, banyakkan bertenang dan sentiasa improve diri dan juga improve orang kata ajar anak menjadi insan yang berguna pada suatu hari nanti, insyaAllah. Baik, perkongsian yang sangat menarik. Terima kasih Puan Syakira di atas perkongsian pada hari ini. Saya harapkan semoga penonton-penonton juga mendapat manfaat, input yang berguna daripada kita punya panel jemputan kita yang sangat manis pada hari ini. Baiklah, kepada semua penonton, sihatkan kita. Terima kasih kerana terus setia daripada awal siaran kita sehingga ke waktu ketika ini. Terima kasih kerana setia bersama kami, dan jangan lupa kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada jam yang sama, waktu hari yang sama, dalam sihatkan kita. Assalamualaikum. Bye.